الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله أما بعد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Alhamdulillah, pada petang ini dapat kita teruskan pengajian kita ke surat 57, kisah ke-21. Mereka yang dipaksa untuk kafir, dipaksa untuk kufur. Jadi dalam Islam, Allah Ta'ala memaafkan. Innallah tajawaza an ummati. Dalam hadis, sesungguhnya Allah melepaskan umatku tidak menganggap dosa, al-khata' tersilap, wan nisyan terlupa, wa mastukrihu alaih dan terpaksa. Kalau kita buat dalam keadaan terlupa, yang kedua tersilap, yang ketiga terpaksa, maka itu tidak dikira dosa. Allah tidak kira dosa. Dalam riwayat yang lain, kalau dosa perbuatan maksiat itu dalam hati. Dalam hati, hadisun nafs, hati kita bercakap-cakap nak buat jahat. Selagi malam yatakallam, selagi tak keluar ke mulut, selagi tak buat dengan perbuatan, Allah tidak kira dosa. Allah tak anggap itu satu dosa. Tetapi paksa ni dia ada syarat-syarat dia. Ada juga paksa yang kalau kita buat berdosa. Orang paksa kita berzina, kita tak boleh zina, zina berdosa. Orang paksa kita bunuh orang, kita tak boleh bunuh orang. Orang kata kat kita, uqtulhu, kau bunuh dia. Wa illa, jika kau tak bunuh dia, qataltuka, qatalnaka, kami bunuh kamu. Bunuh dia tu. Kalau hang tak bunuh dia tu, aku bunuh hang. Kita pun terpaksa pergi bunuh orang. Tak boleh tu. Yang tu kita penting diri. Kita nak selamat, kita nak hidup, kita bunuh orang. Tak boleh. Orang paksa kita bunuh orang, jangan bunuh. Kita nak selamat, kita bunuh orang. Orang duk tak pistol kat kepala. Uqtulhu, bunuh kawan. Wa illa, kalau hang tak bunuh kawan tu, qataltuka, aku bunuh hang, aku tembak hang. Kita tak boleh bunuh orang. Bunuh orang dalam keadaan terpaksa, tak boleh.
Orang paksa kita, na'udzubillah, berzina, rogol ke, paksa kita, tak boleh. Tak boleh kita buat benda tu. Ada paksa hak boleh kita ikut, ada paksa tak boleh ikut. Itu dibincang luas, panjang lebar dalam kitab fiqh. Dalam bab cerai, kalau orang paksa kita, orang nak bunuh kita, orang nak tikam kita, orang nak cedera kita, kalau tak bunuh pun hilang manfaat anggota. Orang nak kerat jari ke, orang nak simbah asid ke, orang ancam nak rosakkan harta kita, adalah syarat-syarat dia. Kita terpaksa, tak boleh lawan. Kalau lawan, kita lawan. Tak boleh lawan. Orang paksa suami cerai isteri, sama ada orang paksa tu dengan urut nak bunuh, nak potong anggota dia, nak butakan dia. Tak bunuh tapi buta, ataupun nak rosakkan harta dia. Jadi dia terpaksa. Terpaksa cerai isteri. Tak jatuh, talak. Talak ni, talak dalam kitab fiqh ada 3 golongan cerai tak jatuh. Yang pertama, sabi, kanak-kanak menceraikan, tak jatuh. Yang kedua, orang gila ataupun orang tidur, mengigau, cerai isteri dalam keadaan mengigau, talaqun naim wa talaqul majnun. Cerai orang yang gila ataupun orang tidur, maknanya dia tak waras. Dia mengigau, dia cerai, ataupun dia gila, dia cerai, tak jatuh. Yang ketiga, talaqul mukrah, orang yang kena paksa, dia cerai isterinya, tak jatuh cerai, tapi ada syarat-syarat paksaan. Antara syarat paksaan, dia terpaksa ikut. Kalau orang tu kata cerai talak 3, isteri kamu cerai talak 3, dia terpaksa, dia ikut cerai talak 3, tak jatuh. Kalau orang paksa suruh cerai talak 3, dia cerai talak 3, tak jatuh. Orang paksa suruh cerai talak 3, dia pergi cerai bini dia talak 1, yang tu jatuh. Pasal apa jatuh? Orang paksa suruh cerai talak 3, dia pergi cerai 1. Talak 1 ke, talak 2 ke, jatuh. Waqa'at talaq, jatuh cerai. Siapa? Pasal yang kata paksa tu, kita terpaksa ikut bulat-bulat. Ikut 100%, tu baru makna terpaksa. Orang suruh cerai talak 3, dia pergi cerai talak 1. Dia ingkar. Kalau ingkar, dia melawan. Melawan patutnya dia jangan cerai langsung. Tu baru melawan. Orang suruh talak 3, dia pergi cerai talak 1, jatuh. Pasal di sini ada pilihan daripada dia. Ikhtiar. Dia memilih untuk cerai, jatuh. Dia kata 3, banyak sangat. Aku cerai talak 1 dah lah. Tu bodoh orang panggil. Jatuh 1 tu. Orang paksa talak 3, kalau dia talak 3, tak jatuh. Tak jatuh. Orang paksa suruh talak 2, dia talak 2, tak jatuh. Orang paksa suruh talak 1, dia talak 1, tak jatuh. Tapi kalau dia mukhalafah, orang suruh cerai talak 2, dia pergi cerai talak 1, jatuh. Orang suruh cerai talak 2, dia pergi cerai talak 3, memang jatuh. Orang paksa suruh cerai je, tak habaq talak apa pun, dia pergi hentam talak 3, jatuh. Bila dia berbeza dengan orang yang paksa, di situ menunjukkan dia ada pilihan. Dia memilih untuk menjatuhkan cerai, maka jatuh cerai. Bab paksa ni kena mengaji. Ada panjang lagi perbahasannya dalam kitab fiqh. Tang ni kita nak tengok sahabat Nabi Sayyidina Ammar bin Yasir dipaksa untuk murtad, meninggalkan Islam, untuk isytihar keluar Islam. Dia pun terpaksa mengucapkan kalimah kufur, mengaku keluar Islam, kerana mak dia disula dengan besi yang panas, lalu kemaluan, mati. Sumayyah, ada kuburnya dekat Masjidil Haram, nama kubur Syubaikah. Daripada perkataan syubak. Syubak ni window, tingkap, nafidah. Syubak, Syubaikah, tingkap kecil. Ada perkuburan Syubaikah tak jauh daripada Masjidil Haram. Belah, kalau kita nak masuk Masjidil Haram, kita pergi ke kiri,
pembinaan masjid lah ni ditambah belah kiri tu. Belah Hotel Darut Tauhid. Gitu. Belah situ ada kubur Syubaikah. Nak jalan kaki lah. Pergi ke kiri. Dan masuk Masjidil Haram, kita ke kiri. Kalau ke kanan pagi tadi, rumah Nabi, rumah Arqam bin Abi Arqam tu belah kanan, ni belah kiri. Kiri sana ada kubur Syubaikah. Ada soalan sini? Orang paksa cerai tu termasuk mak ayah ke? Orang yang memaksa, tak kira siapa paksa lah. Mak paksa, ayah paksa ke? Kalau cukup syarat-syarat paksaan dia, tak boleh menentang, dia tak boleh nak lawan. Dia tak ada kekuatan. Dia diancam. Kalau dia boleh lawan, dia lawan lah. Kata tu, talak tak jatuh. Tengok dulu lah. Perlu dibawa ke mahkamah untuk mengesahkan talak tu jatuh ke tak jatuh. Baik, kita terus baca kitab ni. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang pertama nak bagi tahu, menikah, bercerai, murtad, tidak boleh buat lawak-lawak. Nabi kata tiga, salah satun. Ada 3 benda. Jadduhun najaddun. Serius. Wahazluhun najaddun. Melawak, bergurau pun dikira serius. Sama ada niat bergurau, kena dianggap serius. Ataupun memang bersungguh-sungguh pun kita kira serius. Ambil serius 3 benda ni Nabi kata. Maknanya 3 benda ni bukan boleh dibuat lawak-lawak. Lawak-lawak pun kira serius. Apa dia? Nikah. Kita sebagai ayah, kita ada anak perempuan. Kita melawak dengan kawan kita. Tak salam pun. Salam tak boleh lah ni. PKP tak boleh salam kan? Tak salam pun tak apa. Kita kata, aku nikahkan kau dengan anak perempuan aku, anak dara aku. Buat lawak. Dia ada anak dara sungguh. Dia ni pun aku terima nikahnya. Buat macam akad nikah. Cuma tak salam. Tak salam pun tak apa. Tak syarat salam pun. Dia bapak. Dia boleh paksa anak dara dia. Anak dara dia tak tahu apa. Dia menikahkan. Lawak-lawak. Kawan ni pun sambut. Ijab. Tadi qabul. Dia ijab kawan tu. Qabul. Aku terima nikahnya dengan anak pakcik nama Fatimah binti Abu. Mas kahwin RM200 tunai. Ada 2 orang lagi. Orang baik juga. Saksi yang layak jadi saksi. Orang Islam. Yang tak disabitkan dengan apa-apa dosa besar. Ini pernah dengar. Ni wali. Ini pengantin lelaki. Pengantin perempuan duduk di rumah. Tak tahu apa. Ada 2 saksi. Ada ijab kabul. Nikah jadi. Bila jadi, dia dah jadi suami. Kita nak batal tak boleh. Kalau dia cerai, jatuh. Kalau dia tak cerai, macam mana nak buat? Dia tak mau cerai. Jadi hak dia, bini tu. Menikah jangan buat main-main. Jadi sungguh. Yang kedua bercerai. Tak boleh melawak. Kita dengan isteri kita melawak. Kita kata, macam ada satu peristiwa. Tok guru saya cerita, suami naik teh pokok. Suami naik teh pokok. Pokok jambu, ambil buah. Isteri di bawah, dia lambung. Dia baling kat bini dia sambut. Dia ambil sebiji, dia kata, 1 cerai untukmu. Buah jambu, 1 cerai untukmu. Bini dia pun tangkap. Lawak-lawak. 1 lagi cerai untukmu. 3 biji jambu, 3 kali dia kata, aku 1 cerai untukmu, 1 cerai untukmu, 1 cerai untukmu. Bila cakap 3 kali, dia jadi angka tu bertambah. 3 biji jambu, 3 kali cerai. Habis. Jam terus. Faham tak? Tak boleh buat lawak. Berkahwin jangan buat lawak. Bercerai jangan buat lawak-lawak. Dia bukan benda lawak. Yang ketiga, bab-bab murtad. Pi pakai salib ke. Pi buh tandir merah ke. Pi masuk kuil duk buat lawak lakonan ke. Duduk depan tu, duk buat macam Hindu ke. Ataupun ada patung dia buat pi tunduk sujud ke. Melawak, berlakon. Ataupun dia berlakon, dia jadi orang jahat, dia sepak buku. Tapi nampak macam Quran. Dia hina pula, dia pijak, dia kata kitab ini tak boleh pakai zaman lah. Apa-apa, Quran apa Quran. Lawak. Filem pun filem komedi. Nak bagi orang gelak. Tak salah, dia buat lawak.
lawak bodoh macam tu, murtad. Soal murtad, lawak bodoh pun murtad. Menikah, cerai, bab-bab akidah, jangan duk buat lawak tergeh-geh. Jadi keluar Islam, mengucap lain. Na'udzubillahi min zalik. Beringat no? Dalam riwayat yang lain, al-'itq. Kita ada hamba, kita melawak dengan hamba kita, kita janjikan nak merdekakan dia. Dia janji dia, bagi aku RM100, merdeka melawak ya. Dia pun pergi kerja, dapat RM100, dia bagi, merdeka sungguh. Pasal kita dah janjikan kepada dia. Kita kata, jangan ambil serius, melawak lah. Itu dalam riwayat lain, memerdekakan hamba. Janji nak merdeka hamba, tidak ada lawak-lawak. Dia jadi sungguh merdeka. Kalau pakai pakaian Christmas, kalau pakaian keagamaan, pakaian kebudayaan tak apa, pakaian keagamaan tak boleh. Dia boleh, tapi kena rujuk mahkamah syariah lah untuk memastikan orang tu dia pakai waras ke tak waras ke macam tu. Jadi jangan dia buat lawak nikah, dah menikah dah, dia buat lawak dengan isteri bab-bab cerai, jangan. Banyak lagi kita boleh melawak kot lain. Yang ketiga, bab-bab akidah, jadi pelakon ke, jadi apa ke, jangan melawak soal-soal yang boleh keluar iman. Tapi kita tak boleh lah semudah-mudah kafirkan orang. Kena rujuk ke mahkamah lah untuk mengesahkan status tu. Untuk diri sendiri kita kena beringat lah. Kena beringat, takut-takut di sisi Allah terkeluar iman. Bila terkeluar iman ni memang boleh masuk balik. Mengucap 2 kalimah syahadah masuk balik. Tapi ingat, hak ibadat kita hak lama-lama tu habitat a'malu. Habis binasa, kosong amalan-amalan kita hak lama-lama ni. Masuk Islam ni baru nak kumpul balik. Batai habis, puasa batai. Semayang habis batai semua hak lepas-lepas tu. Kita bayar zakat pun habis. Nak mula balik lah. Macam kita macam mu'alah. Mu'alah tak apalah, dia sebelum tu kafir. Dia mula hidup baru. Dia putih bersih. Kita ni duk buat ibadat ni kira-kira banyak tahun juga. Kerana buat lawak tak kena gaya, habis jam terus. Kosong, zero. Zero. Cuma tak perlu qada lah. Qada berapa tahun murtad tu kena. Qada tempoh murtad. Contoh dia murtad 2 hari, dia qada balik 2 hari tu. Hak lepas-lepas tak payah qada, kata Imam Syafi'i. Imam Malik kata kena qada daripada mula balik. Imam Syafi'i kata tak payah qada, qada tempoh murtad. Itu bab qada, bab batai habis. Kosong, zero. Habis pahala kita. Pahala kita pun rasa-rasa banyak juga. Jangan dia buat main lah. Kalau terpaksa tak apalah, macam macam Sayyidina Ammar bin Yasir, Allah Ta'ala turun ayat dia tak apa, dia dipaksa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kafara billah min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. Maksudnya sesiapa yang kufur kepada Allah sesudah ia beriman, maka baginya kemurkaan dan azab daripada Allah. Kecuali orang yang dipaksa melakukan kekufuran sedang hatinya tenang tenteram dengan iman. Tu ayat tu sababun nuzul dia Sayyidina Ammar bin Yasir. Ayah dia dibakar hidup-hidup. Mak dia disula. Dia pun takut kena nasib yang sama. Maka dia akhirnya mengaku kembali ke agama asal. Akan tetapi sesiapa yang terbuka hatinya menerima kufur, maka atas mereka tertimpa kemurkaan daripada Allah dan mereka pula beroleh azab yang besar. Kisah di sebalik ayat ini. Diceritakan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika Nabi berhijrah ke Madinah, lalu orang-orang musyrik menangkap Bilal. Ni pun ni tak hijrah lagi. Banyak lagi orang yang belum berhijrah. Nabi hijrah dah, ni pun tak hijrah lagi. Mustad'afin, insan-insan yang lemah.
Sayyidina Bilal, Khabbab bin Ard, dia ni kena besi panas, berbelang-belang belakang dia. Didera oleh tuan ni, besi panas, tok belakang ceng. Berbelang tu apa, kulit tu pecah, lemak tu masuk habis. Ini Khabbab bin Ard radhiyallahu. Ammar bin Yasir. Banyak ni pun kena siksa. Mereka ini dipaksa oleh sekumpulan para pembesar kaum musyrikin agar keluar dari agama Islam dan kembali kepada menyembah berhala. Kalau Sayyidina Bilal tu dia menentang, orang paksa dia kafir, dia sebut ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Dia tu pahala lebih lah sebab berani mempertahankan akidah. Ammar dia turut mereka untuk menyelamatkan diri. Ini pun boleh, harus. Kaum musyrikin juga mencaci Rasulullah. Lalu Ammar melakukan apa yang dipaksa oleh kaum musyrikin itu demi menjaga keselamatan dirinya, tetapi hatinya tetap teguh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ammar ni dia masuk Islam awal pada mak ayah dia. Dia yang dakwah mak ayah dia masuk Islam. Dia selalu hadir ke rumah Arqam bin Abi Arqam. Dia mula-mula dia tak Islam, dia pi dengar. Nabi menghurai ayat Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Dia kalau ayat Ya ayyuhan nas tu banyaknya turun di Mekah. Hak satu lagi Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman. Hak tu turun Madinah. Tu cara nak macam ayat-ayat Mekah Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, dia umum. Kalau ayat-ayat Madinah khusus Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman. Sebab orang dah beriman. Ayat Mekah ni orang tak beriman lagi. Dia mula dengan Ya ayyuhan nas. Boleh bilang dalam Quran berapa kali Ya ayyuhan nas, hak tu Mekah tu. Ya ayyuhallazina amanu tu Madinah. Begitu. Dia terpegun mendengar kupasan ayat surah Hujurat. Nabi baca di rumah Arqam bin Abi Arqam. Dia pergi nak dengar-dengar ya. Akhirnya Allah buka hati dia menerima Islam tanpa dipaksa, dia sendiri. Ayat berbunyi, kata silap ayat 13 surah Al-Hujurat. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia umum. Inna khalaqnakum, sesungguhnya kami, dua kali kami tu. Inna, na tu kami dah. Inna, sesungguhnya kami. Asal innana. Tapi diidghamkan, digabungkan jadi inna. Wajib al-ghunnah tu. Inna, wajib dengar. Sesungguhnya kami. Khalaq, mencipta. Na, kami cipta. Sesungguhnya kami cipta. Khalaqnakum, kami cipta kamu. You are lakum, kami cipta kamu semua. Min dzakarin wa untha, sama ada lelaki maupun perempuan. Orang lelaki kami cipta, orang perempuan pun kami cipta. Di situ musawat, persamaan. Di Mekah waktu tu, slogan mereka, perempuan hina, lelaki lebih mulia. Slogan jahiliah, perempuan hina, laki lebih mulia. Ada lagi kabilah mulia, kabilah hina, kasta. Tapi Allah Ta'ala tak sebut kasta-kasta ni. Allah sebut, wahai semua manusia. Allah seru semua manusia. Hang laki ke, hang perempuan ke, Allah i'tiraf. Khalaqnakum, kami ciptakan kamu. Kamu semua hamba kami. Kamu semua ciptaan kami. Allah menghargai manusia ni. Min dzakarin wa untha. Laki ke, perempuan ke. Tak apa. Allah yang cipta. Hak jadi perempuan pun Allah cipta. Hak jadi laki pun Allah cipta. Tu, kepala ayat tu. Ni pun orang Arab. Ni pun dengar-dengar. Masuklah isi hati kecil. Hang kaya ke? Miskin ke? Hang budak-budak ke? Orang tua ke? Alim ke? Jahil ke? Khalaqna. Kami cipta. Kamu semua ni khalaqna kum.
Kami ciptakan kamu. Khalaq itulah kita makhluk, dia khaliq. Allah pencipta, kita dicipta. Tak apa, perempuan pun tak apa Laki pun tak apa. Tidak ada siapa mulia, siapa hina. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا. Dan kami jadikan kamu syu'uban, bangsa lain-lain. Ada Arab, ada Habsyah ni, Negro Afrika pun ada di Mekah. Ada Suhaib Ar-Rumi, orang putih, orang Rum. Ada Parsi, ada Melayu, ada India, ada Cina. Ni ayat perpaduan ini. Tak usah duk sentuh sentimen perkauman. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا. Kami jadikan kamu berbilang bangsa. Jangan kata orang Arab mulia, orang Melayu hina. Jangan kata orang Melayu mulia, India hina. Tak boleh. Bangsa-bangsa ni kami yang buat. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا. Dalam bangsa tu pecah pula. وَقَبَائِلَ. Kabilah-kabilah. Contoh kita Melayu, ada Melayu Banjak, ada Melayu Jawa, ada Melayu Bugis. Melayu tu pecah lagi kabilah-kabilah. Arab, ada Arab Quraisy, ada Bani Hashim, ada Bani apa lagi kan? Macam kita baca macam-macam lah kabilah-kabilah ni. Jangan jadikan ini sebagai benda nak bergaduh, nak mendakwa mulia, kami lebih mulia. Jangan. Ini kepelbagaian yang Allah Ta'ala buat. Ada lelaki, ada perempuan, ada bangsa ni, ada bangsa ni. Ada berbeza cara cakap, berbeza kulit, ada putih, ada kuku, ada gelap. Kepelbagaian tu cantik. Allah Ta'ala panggil semua nas manusia. Lita'arafu, supaya kamu kenal mengenal. Kita boleh kenal, macam tu orang Afrika, macam ni orang Turki. Dan kalau boleh lagi, kita boleh kenal apa sensitif mereka, kita jangan cakap. Apa sensitif kita, jangan cakap. Tu nama hujurat. Hujurat tu bilik-bilik. Walaupun zahirnya bilik tu Nabi duduk bilik, 9 isteri. Tetapi kita jangan ceroboh privasi bilik orang lain. Kita jangan cakap mengundang marah bangsa lain juga jangan mengundang marah kita. Lita'arafu, kita kena kenal. Saya pun tak kenal. Apa benda sensitif India ni, kita cakap lah, mereka rasa nak marah. Saya pun tak kenal lagi. Ini kerajaan lah. Menteri Perpaduan. Kena faham ayat ni. Perpaduan kaum orang bagi. Baru harmoni. Kita Malaysia ni pun berbilang kaum. Kita nak kata Melayu saja pun tak boleh. Sebab mereka mai duduk sini lama dah. Kan? Kita ada Menteri Perpaduan kaum. Ini tadabbur ayat. Allah Ta'ala kata, lita'arafu. Aku buat lelaki, aku buat perempuan. Ada benda yang orang perempuan sensitif kalau lelaki cakap. Begitu juga orang lelaki pun, orang perempuan cakap, ada benda orang lelaki tak boleh. Jadi, saling kenal mengenal. Suami belajar kenal isteri, isteri belajar kenal suami. Qabail, kabilah banyak, bangsa banyak. Lita'arafu. Ta'aruf ni, ta'aruf makna saling kenal mengenal. Supaya kita boleh jaga privasi, jaga hati mereka. Mereka juga kena kenal. Macam tu. Mereka kena kenal. Bukan makna kita meraih agama mereka. Soal akidah kita tak boleh tolak ansur. Tapi ada benda yang macam Quran kata, jangan caci sembahan mereka. Nanti ni caci Allah Ta'ala pula. Aku tu. Makna jaga keharmonian. Yang mulia siapa? Bukan laki mulia. Bukan kaya mulia. Bukan putih mulia. Bukan kaya mulia. Tak. Yang mulia siapa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia. Kamu yang paling mulia. Atqakum. Yang paling bertakwa, dia tu paling mulia. Allah kunci macam tu. Inna akramakum indallahi atqakum. Arab tak mulia. Melayu tak mulia. India jangan rasa terhina. Perempuan jangan rasa hina. Allah angkatmu. Angkat martabat. Semua ni hamba-hamba aku. Semua ni ciptaan aku. Fi ahsani taqwim. Aku cipta sebaik-baik ciptaan. Kamu semua hamba aku. Aku yang buat. Saya tak minta saya Melayu. Kalau nak bagi saya minta, saya mungkin minta saya Arab ke, Turki ke, hidung mancung sikit. Tapi semua kehendak Allah. Allah takdirkan kita beranak daripada mak Melayu, ayah Melayu jadi Melayu. Kalau mak India, kalau anak India. Hitam-hitam manis. Macam tu.
Jangan hina. Jangan hina kulit orang. Jangan hina bangsa orang. Jangan hina bahasa orang. Jangan hina. Jangan hina lah. Jaga hujurat, ada bilik. Bilik kita jaga. Ketuanan kita apa semua kita jaga. Hampa jangan ceroboh. Macam tu juga kita jangan ceroboh bilik orang. Tu mana hujurat bilik-bilik. Allahu Akbar. Dia mak dia hamba, ayah dia hamba Ammar bin Yasir ni. Mak dia Sumayyah binti Al-Khayyab. Ayah dia pun hamba. Ni apa selama ni dihina. Orang tak mau salam dengan ni apa. Tak ada. Kasta-kasta ni tak ada lain celah. Kalau Hindu pun dia ada kasta kan, Brahmin lah. Ada kasta macam-macam kan. Kasta yang paling jijik pun ada kan. Kita tak ada. Jadi bila dia dengar begitu, Allah, selama ni orang duk ingat ni penghina. Tak ada siapa mulia pun di sisi Allah yang paling bertakwa. Hak bagui, hak baik, amal soleh, ikhlas dekat diri dengan Allah, dia tu yang mulia. Nabi tambah pula dengan huraian Nabi, la fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin. Tak ada mulia orang Arab mengatasi orang ajam illa bittaqwa, kecuali dengan takwa. Nabi hurai kullukum li Adam. Semua kita anak Adam. Kalau potong jari, darah kita merah, darah orang lain pun merah. Darah orang putih pun merah, darah orang koko pun merah, darah orang hitam pun merah. Orang gelap. Sama ya. Jadi ayat ni mengangkat kemuliaan. Selama ni mereka dihina. Mak dia dihina kerana hamba. Miskin. Perempuan pula. Mak dia paling teruk ni dah perempuan. Hamba, miskin. Memang orang tak pandang. Dia balik cerita kat mak dia. Mak, saya dengar. Dia Islam dah. Dia kata saya dengar Muhammad bin Abdillah. Dia masuk Islam awal lagi. Dia kata menghurai ayat macam ni. Mak tak hina. Walaupun mak perempuan, mak hamba, mak miskin. Tak hina. Dipandang oleh Allah. Agama Islam. Urai-urai mak dia pun. Esok pergi rumah Arqam pergi mengaji sekali. Pak dia pun pergi mengaji. Ini pun 3 beranak Islam. Antara orang yang awal masuk Islam. Ta'athur, terkesan dengan ayat. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Ayat tu kena kat ni pun masuk Islam. Lepas masuk Islam ni bukan siksa. Mati, mak ayah dia mati. Nabi tak boleh nak tolong. Nabi kata sabran. Bersabar je lah. Ya ala Yasir, wahai keluarga Yasir. Inna maw'idakumul jannah. Janji kamu akan dapat syurga. Allah menjanjikan, Nabi menjanjikan syurga untuk mereka. Namun ramai di antara mereka yang berasa bersalah dan bimbang dengan ucapan Ammar terhadap kaum musyrik tadi. Lalu mereka pergi menemui Rasulullah dan mengadu tentang hal itu. Rasulullah bersabda, bagaimana dengan hatimu ketika mengucapkan perkataan tersebut? Jadi mak dia orang pertama gugur syahid. Mak dia orang syahid pertama. Sejarah Islam ni, Nabi jadi Rasul umur 40. Jadi Nabi, Rasul, Umar Arqam bin Abi Arqam. Mak dia orang pertama kena bunuh dengan Abu Jahal. Disula dengan besi panah. Masyarakat Arab jahiliah walaupun jahat macam mana ni pun tak reti mencabul, merogol apa tu, tak ada. Baca dalam kitab sirah tak ada cerita rogol. Mereka kalau jahat mereka bunuh orang. Mereka tidak akan buat benda tak senonoh. Zina suka sama suka, rogol tidak ada. Rogol tak ada. Mereka aib lah, benda aib memalukan itu mereka tak akan buat. Tu kira tu yang Nabi kata, aku datang liutammima makarimal akhlak. Aku nak sempurnakan akhlak mulia. Akhlak tu ada dah, nak sempurnakan lagi. Orang Arab ni, jahat-jahat mereka memiliki akhlak. Meraih tetamu, pemurah, dia ni bawa kenuri besar-besar ni. Akhlak tu ada dah, tapi tak sempurna lagi. Bila masuk Islam, pendidikan akhlak, aku datang ni bu'iftu. Aku diutuskan bukan untuk ajar akhlak. Liutammima, aku nak sempurnakan. Mana-mana yang kurang tu aku nak sempurnakan. Tu. Baik. Mak dia mati. Orang pertama gugur syahid. Dikatakan kuburnya ada di perkuburan Syubaikah. Dekat Darut Tauhid belah kiri
Masjidil Haram, kita nak pergi sembahyang Jumaat, kita pergi ke kiri. Dikatakan begitulah, wallahu alam. Betul ke tak betul, wallahu alam. Tapi kalau di Mekah ni, Mekah Madinah ni, kalau kubur ada batu nisan tu, itu makna kubur bersejarah. Mereka buat macam batu nisan sikit tu, nama tak ada lah. Itu bersejarah. Kalau kubur orang lain, dia batu biasa lah. Dia ni lain sikit, dia ada tajam macam tu. Itu maknanya ada tokoh-tokoh penting. Nabi tanya dia. Ammar menjawab, saya tetap tenang dengan keimanan. Itu qalbuhu mutmainnun. Mutmainnah tu tenang. Qalbuhu hatinya. Qalbu qalbu lah, hati. Qalbuhu, hu tu nya. Qalbuhu kalbunya, hatinya. Mutmainnun, tenang. Bi tu dengan iman. Bil iman. Kita belajar sikit-sikit bahasa Arab. Wa tu dan. Wa qalbuhu, dan kalbunya. Hu tu nya, maksilah. Mutmainnun. Mutmainnah ni makna dia tenang. Tumakninah, tenang. Bil iman. Bil tu dengan iman. Jadi Allah Ta'ala menurunkan ayat dengan jawapannya. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Maka Rasulullah menjawab keraguannya itu, seandainya mereka menyiksamu lagi, maka lakukanlah perbuatan itu. Nabi kata tak apa, kalau orang paksa lagi, kamu boleh mengaku kufur, tidak dikira murtad. Dengan demikian itu akhirnya menjadi rukhsah bagi orang-orang yang mengalami hal yang serupa dengannya. Maknanya siapa-siapa yang lemah boleh je turut ancaman tidak jadi kafir. Namun ada juga insan kaum muslimin yang menolak kekufuran dengan lisan mereka. Mereka lebih memilih mati dari melafazkannya. Demikianlah yang dilakukan Sumayyah ibu Ammar bin Yasir. Ia ditikam dengan tombak pada bahagian kehormatnya sehingga ia gugur syahid. Begitu juga dengan nasib bapanya Yasir. Yasir kena bakar hidup-hidup. Tuan-tuan bayang, bakar tinggal tulang mati. Allahu Akbar. Orang dulu-dulu mereka ni orang-orang awal menerima iman dan mereka pegang sungguh-sungguh. Sanggup mati pun tak apa. Sayangnya mereka dengan iman. Siksaan yang dialami oleh Bilal bin Rabah juga tidak jauh beza. Bilal diseksa dengan berbagai siksaan berat sehingga kaum musyrikin meletak batu yang sangat besar di atas dadanya di tengah terik panas matahari. Mereka juga menyuruhnya untuk syirik kepada Allah. Tetapi Bilal bin Rabah tetap menentang mereka dengan kalimah Ahad yang membawa maksud Tuhan yang Esa. Kalau kita renung mereka ni, ya Allah, mereka ada tanda-tanda. Nanti bila berdiri depan Allah, mereka boleh tunjuk tu. Sayyidina Bilal boleh tunjuk belakang dia luka. Kulit dia calak. Batu-batu yang panas. Dia diheret. Diikat kaki dia dekat kuda lari. Ditibai kuda lari. Dia terlentang, tak pakai baju, terlentang, kuda lari. Kuda tak lari, kena tibai. Berdarah. Mereka memiliki athar, kesan-kesan luka, kesan terbakar, kesan yang mana pergi perang, parut-parut. Kita cantik, tuan-tuan, tak ada apa. Ada kesan jerawat je. Cantik. Kita tak ada apa-apa tanda-tanda nak pergi tunjuk depan Allah. Ini tanda aku bela Islam ni. Tengok calak tau ni. Luka tau ni. Tak ada. Mereka ada tanda. Kita tak ada. Itu mulianya mereka. Jadi kita ni memang jangan hina sahabat, tak boleh hina. Sebab mereka ni berpenat dengan Rasulullah. Orang-orang awal membela Islam. Dan mereka ada tanda-tanda ini yang sangat berharga untuk mereka tunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tak pilih kita lah untuk jadi sahabat. Siksaan yang dialami oleh Bilal. Kisah Zaid bin Habib Al-Ansari juga menunjukkan hal yang sama ketika ia ditanya oleh yang betulnya Musailimah. Di sini Musailamah kan, yang betulnya Musailimah. Ejaan yang tepat Musailimah Al-Kadzab. Apakah kamu yakin bahawa Muhammad adalah Rasulullah? Zaid Al-Ansari menjawab, ya, aku yakin. Musailimah bertanya lagi oleh kerana tidak puas hati, apakah kamu yakin aku ini adalah Rasulullah?
Musailimah ni dia mengaku dia pun Nabi juga setelah Muhammad. Zaid menjawab dengan nada yang tegas, aku tidak akan pernah mendengar pengakuan dan perkataanmu itu. Akhirnya Musailimah memotong tubuh Zaid satu persatu, sedangkan Zaid tetap dengan keimanannya. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.